Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast kami. Okey, dalam kehidupan kita hari ini, kita sering mendengar tentang isu rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dana dan pelbagai bentuk ketidakadilan yang dilakukan oleh individu yang mempunyai kedudukan serta pengaruh. Jadi persoalannya, mengapa perkara ini berlaku? Adakah kuasa itu sendiri yang menjadi punca atau manusia yang gagal memikul amanah? Pada episod kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, iaitu bila kuasa mengatasi amanah. Bersama saya pada hari ini adalah dua panel jemputan yang akan mengupas isu yang akan kita bincangkan ini daripada sudut sosial dan perspektif Islam. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Untuk memulakan perbincangan, mari kita pahami dulu konsep asasnya. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa dan amanah dan mengapa kedua-duanya ini perlu seiring? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator atas soalan yang diberikan. Baik, pada pandangan saya, kuasa ialah kemampuan atau autoriti yang diberikan kepada seseorang untuk dia membuat keputusan, mengurus sesuatu urusan dan mempengaruhi orang lain. Manakala amanah pula ialah tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dengan jujur, adil dan penuh integriti. Di dalam Islam, kuasa ni bukanlah satu keistimewaan yang untuk kita banggakan, tetapi satu tanggungjawab yang berat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menghukumnya dengan adil. Ayat ini menunjukkan bahawa amanah dan keadilan ini merupakan asas utama dalam sebuah kepimpinan. Menarik ya. Jadi kuasa ni dia sebenarnya bukanlah simbol kemuliaan, tetapi satu ujian. Bagaimana pula kuasa ni dia boleh berubah menjadi sesuatu yang merosakkan? Baiklah, soalan yang baik dari pihak moderator kita. Masalah ni dia bermula apabila seseorang tu dia melihat kuasa tu sebagai hak mutlak dan bukannya tanggungjawab yang perlu dia pikul. Jadi apabila seseorang tu terlalu yakin yang dia ni tidak akan dipersoalkan, maka dia akan mula membuat keputusan berdasarkan kepentingan dan nafsunya sendiri. Kalau kita pergi kepada dalil Rasulullah, Rasulullah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Hadis ni dia menegaskan yang setiap bentuk kepimpinan tu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi semakin besar kuasa seseorang tu, semakin besar juga amanah yang perlu dia pikul. Okey, kalau kita lihat keadaan semasa, isu penyalahgunaan kuasa ni dia berlaku dalam macam-macam peringkat. Sama ada di peringkat politiknya, organisasi, institusi pendidikan maupun media sosial. Jadi apa contoh yang paling ketara pada pandangan anda? Antara contoh yang sering berlaku yang dapat kita lihat adalah berkait dengan amalan bilik kasih ataupun kronisme, iaitu memberi peluang kepada orang yang mempunyai hubungan yang rapat walaupun sebenarnya mereka ni kurang layak untuk berada di tempat tersebut. Selain itu, ada juga pemimpin yang gunakan kedudukan mereka ni untuk dapatkan keuntungan peribadi, salah gunakan dana awam dan lebih teruk lagi, ada yang menindas pekerja bawahan. Perkara seperti ini mungkin kelihatan kecil pada awalnya, tapi lama-kelamaan perkara inilah yang boleh rosakkan sistem dan menyebabkan masyarakat ni hilang keyakinan terhadap institusi yang sepatutnya mereka percayai. Okey, ada juga yang cakap bahawa kuasa ni dia mampu mengubah seseorang. Jadi apakah anda setuju dengan kenyataan tersebut? Baiklah, saya setuju dengan kenyataan yang diberikan sebentar tadi, yang mana bila kita lihat ramai pemimpin dia bermula dengan tujuan yang baik ataupun niat yang baiklah. Tetapi apabila mereka terlalu lama berada di kedudukan tinggi, mereka mula merasakan diri mereka ni lebih kebal daripada kekritikan, yang mana mereka akan lupa dengan niat dan tujuan asal mereka. Sedangkan hakikatnya, kuasa itu hanyalah sementara. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkaulah yang memberi kerajaan kepada sesiapa yang engkau kehendaki, dan engkaulah yang mencabut kerajaan daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Ayat ni kita nampaklah ini mengingatkan bahawa
jelas bahawa kuasa ni bukanlah milik manusia secara mutlak, melainkan ialah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita beralih pula kepada perspektif Islam. Bagaimana Islam ni menilai individu yang menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya? Islam memandang serius perkara ini kerana pemimpin dia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Hadis ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan pemimpin yang berlaku adil. Sebaliknya, pemimpin yang zalim akan berhadapan dengan balasan yang berat kerana mereka telah mengkhianati amanah yang diberikan kepada mereka. Jadi keadilan menjadi ukuran utama dalam kepimpinan menurut Islam. Ya, betul sekali. Islam ni sangat menolak kezaliman dalam apa jua bentuk. Kita boleh tengok dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram sesama kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi." Apabila seseorang tu salah gunakan kuasa, dia bukan menzalimi manusia, tapi dia hianati amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah pemimpin ini perlu sentiasa memiliki sifat takwa, integriti dan rasa takut kepada Allah, supaya setiap keputusan yang dibuat tu berdasarkan kebenaran, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Okey, bagaimana pula dengan kesan apa yang akan berlaku dalam sesebuah masyarakat apabila kuasa tu mengatasi amanah? Kesan yang paling besar boleh jadi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin dan institusi. Sebab kalau rakyat rasakan keadilan tu tidak dapat lagi ditegakkan, mereka akan menjadi kecewa, marah dan hilang keyakinan terhadap sistem yang ada. Benda inilah yang akhirnya menyebabkan perpecahan sosial tu boleh berlaku. Jadi kesannya ni bukan kepada individu sajalah, tetapi kepada seluruhan masyarakat. Betul. Selain kehilangan kepercayaan, pembangunan negara juga akan terjejas. Yang mana apabila pemimpin ni dia lebih mengutamakan kepentingan peribadinya berbanding dengan kebajikan rakyatnya, yang mana sumber yang sepatutnya dia gunakan untuk pendidikan, kesihatan atau pembangunan akan disalahgunakan. Akibatnya, jurang antara golongan kaya dan miskin semakin besar, yang mana golongan bawahan akan terus menanggung kesusahan dan yang golongan kaya ni akan dalam kesenangan tanpa melihat orang yang kesusahan itulah dan akan bantu. Macam yang kita tengok dari segi sejarah lah, yang mana sejarah dia buktikan bahawa banyak tamadun yang runtuh bukannya disebabkan kekurangan sumber, tapi disebabkan keruntuhan integriti dan amanah dalam kalangan pemimpin mereka. Okey, jadi perbincangan kita hari ini jelaslah menunjukkan bahawa kuasa dan amanah tu dia tidak dapat dipisahkan. Yang mana kuasa tanpa amanah dia akan melahirkan kezaliman, manakala amanah tanpa kuasa pula sukar dijalankan dengan berkesan. Sebelum kita mengakhiri episod kita pada hari ini, saya ingin meminta setiap panel untuk memberikan pesanan ringkas kepada para pendengar. Baiklah, ini pesanan untuk para pendengar dan kepada diri saya sendiri jugalah. Yang mana kita perlu tahu bahawa kuasa ni ialah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin kita nampak dia memberikan kemuliaan kepada kita di dunia ni, tapi pada masa yang sama dia sebenarnya membawa tanggungjawab yang besar di akhirat nanti. Oleh itu, sesiapa saja yang diberikan amanah hendaklah ia melaksanakannya dengan jujur, adil dan penuh rasa tanggungjawab. Kalau dari saya pula, kita ni sebagai masyarakat, kita pun ada peranan kita sendiri. Kalau kita tengok benda tu salah, kita perlu berani tegur kesalahan tu, tapi dengan cara yang berhemah lah. Dan kita perlu juga menolak kezaliman dan perlu untuk sokong pemimpin yang kita nampak dia berintegriti serta berakhlak mulia. Okey, terima kasih kepada kedua-dua panel atas perkongsian yang sangat bernas dan penuh pengajaran. Semoga perbincangan ini memberikan kesedaran kepada kita bahawa kuasa ni hanyalah pinjaman, tetapi amanah akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi saya akhiri podcast ini dengan ucapan terima kasih kepada semua pendengar yang setia bersama kami. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan topik yang lebih menarik dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.